Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Lieutenant Kolonel Muhammad Jasmi serta rakan seperjuangan sekalian. Kami daripada kumpulan 15 akan membentangkan tajuk pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19. Kumpulan 15 terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Nur Syakira binti Nur Aman, Siti Syazwani binti Fazili, Nur Syamimi binti Muhammad Harmun Zakar, Nur Amali Natasha binti Muhammad dan Nur Farahin binti Abdul Hamid. Terdapat 12 isi kandungan dalam pembentangan ini iaitu abstrak, pendahuluan, masalah yang dihadapi, tujuan kajian, objektif kajian, persoalan kajian, metodologi kajian, dapatan kajian, perbincangan, cadangan atasi masalah yang dihadapi, kesimpulan dan akhir sekali rujukan. Pandemik COVID-19 mengubah segala kelaziman kita. Ini mendorong kepada era normal baharu, termasuklah bidang pendidikan yang tertumpu kepada pembelajaran di rumah. Apa yang perlu diambil kira sudah tentu kekangan bagi golongan guru dan juga golongan pelajar dalam menetapkan kaedah untuk menyampaikan pembelajaran di rumah. Berdasarkan kaji selidik PDP dalam talian melibatkan lebih 670,000 ibu bapa dan kira-kira 900,000 murid sekolah di seluruh negara secara keseluruhannya, pemilikan peranti untuk membolehkan PDP dilaporkan agak terhad. Pelbagai rasa lah yang saya rasa sekarang ni bercampur baur, daripada ada yang segi yang seronoknya, ada yang terbebannya. Mula-mula bila dapat tahu yang kita kena belajar secara online ni macam happy lah, sebab kita tak perlu nak bawa beg sekolah yang berat-berat. Lepas tu kita boleh macam duduk dekat mana-mana je kalau nak belajar. Tapi bila dah lama-lama tu macam susahnya nak belajar. Sejujurnya, saya berasa amat sedih kerana para pelajar terpaksa menghadapi beberapa kekangan yang tidak disangka-sangka. Era normal baharu pendidikan, persoalannya di mana kedudukan kita nanti. Artikel ini membincangkan pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19 dalam kalangan pelajar. Kajian ini meninjau tentang hubungan kesan penularan pandemik COVID-19 dengan pembelajaran secara atas talian dalam kalangan pelajar. Tinjauan ini dilaksanakan terhadap 110 pelajar daripada pelbagai institusi pengajian tinggi di Malaysia. Metod yang digunakan bagi kajian ini adalah reka bentuk kajian dan kaedah pengumpulan data bagi menguji sama ada faktor kesedaran dan penerimaan pelajar menentukan tahap pelaksanaan e-pembelajaran. Hasil dapatan mendapati responden yang berada di rumah sebanyak N sama dengan 93 dan mempunyai kesukaran untuk mendapatkan akses pembelajaran atas talian sebanyak 37.3%. Secara rumusnya, melalui dapatan ini dapat dibuktikan bahawa kekurangan kemudahan akses pembelajaran atas talian memberi kesan kepada tahap penerimaan dan keberkesanan pelajar terhadap aktiviti pembelajaran secara atas talian. Oleh itu, antara cadangan untuk membendung masalah ini ialah dengan meminimumkan jadual pelajar kerana jadual waktu kuliah yang padat dan membuatkan mereka terpaksa berhadapan dengan berhenti pada masa yang agak lama. Pada Januari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan situasi pandemik akibat penularan sejenis virus baharu iaitu pandemik COVID-19. Semua negara telah menutup semua sektor termasuklah sektor pendidikan, maka semua sekolah dan pusat pengajian tinggi ditutup bagi memutuskan rantaian penularan wabak. Akibatnya, proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka yang telah diamalkan sejak zaman dahulu lagi terpaksa dihentikan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kajian Jong Kudo dan Chua 2020 menjelaskan bahawa pelajar yang melalui proses pembelajaran secara dalam talian menghadapi masalah berkaitan aspek psikologi seperti kebimbangan dan tekanan perasaan. Ini kerana terdapat beberapa halangan yang terjadi semasa proses pembelajaran dalam talian seperti talian internet yang lemah, masalah peranti yang digunakan atau masa pembelajaran membantukan proses pembelajaran.
Saya Siti Syazwani binti Fazili. Seterusnya, saya akan menerangkan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelajar sewaktu menjalani pembelajaran secara atas talian. Yang pertama, masalah capaian internet yang lemah. Kita sedia maklum bahawa tidak semua tempat mempunyai kemudahan untuk mengakses internet. Ini biasanya berlaku di kawasan-kawasan pedalaman atau di luar bandar. Selain itu, para pelajar yang datang dari golongan B40 juga menghadapi masalah ini kerana mereka tidak mampu untuk membeli pakej data internet yang mahal dan berkelajuan tinggi. Yang kedua, masalah peranti yang digunakan. Ini juga dikaitkan dengan pelajar yang datang dari golongan B40. Hal ini kerana mereka kurang berkemampuan untuk membeli gadget seperti laptop atau telefon bimbit yang canggih dan berjenama seperti Apple. Yang ketiga pula tentang masa pembelajaran yang sangat padat sehingga para pelajar tiada masa untuk berehat. Akhir-akhir ini kita dapat lihat hampir di semua media sosial para pelajar meluahkan rasa ketidakpuasan hati mereka tentang masa pembelajaran yang padat dan juga tugasan yang diberikan sangat banyak sehingga ada pelajar yang meninggal dunia kerana terlampau tertekan. Dan yang terakhir sekali, suasana pembelajaran yang tidak kondusif. Kita harus ingat bahawa tidak semua pelajar mempunyai ruang bilik sendiri yang khusus untuk mereka belajar. Ada pelajar yang datang dari keluarga yang susah, yang hanya mempunyai satu bilik sahaja dan ditambah pula mempunyai keluarga yang besar. Jadi, pastinya mereka akan hilang fokus dan tidak bersemangat untuk belajar. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk melihat keberkesanan dan penerimaan pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19 dalam kalangan pelajar. Yang kedua, untuk mengenal pasti jangkaan pelajar terhadap kemudahan mengakses aplikasi pembelajaran secara atas talian. Dan yang ketiga, membantu untuk mengenal pasti sama ada pelajar berpuas hati dengan kemudahan mengakses yang dimiliki atau mungkin mereka mempunyai masalah dengan kemudahan tersebut yang mungkin akan menyebabkan mereka hilang fokus sekaligus proses pembelajaran mereka terganggu. Objektif semasa melakukan kajian ini ialah pertama, mengenal pasti tahap penerimaan dan keberkesanan pelajar terhadap aktiviti pembelajaran secara atas talian. Kedua ialah mengenal pasti jangkaan pelajar terhadap kemudahan mengakses aplikasi pembelajaran atas talian. Yang ketiga ialah mengenal pasti jangkaan pelajar terhadap keberkesanan cara melaksanakan penyampaian secara atas talian. Terdapat 3 persoalan kajian yang dibina untuk kajian ini iaitu yang pertama, apakah faktor penerimaan dan keberkesanan pembelajaran secara atas talian bagi para pelajar? Yang kedua, apakah jangkaan pelajar terhadap kemudahan mengakses aplikasi pembelajaran secara atas talian? Yang ketiga, apakah bentuk strategi pengajaran yang digunakan oleh pensyarah kepada para pelajar semasa aktiviti pembelajaran secara atas talian? Seterusnya, metodologi kajian. Menurut Hornby, metodologi merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Manakala, menurut Ustaz Kenali, metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Tujuan metodologi pula adalah untuk membantu memahami dengan lebih terperinci tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Oleh itu, bahagian ini akan membincangkan reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan instrumen kajian bagi menjawab persoalan-persoalan lain yang telah dikemukakan. Yang kedua, reka bentuk kajian. Kajian ini merupakan berbentuk tinjauan secara kuantitatif yang melibatkan seramai 110 orang pelajar IPT yang sedang mengikuti pelajaran secara atas talian. Data pula dikumpulkan dengan menggunakan kaedah data primer, iaitu data bahan mentah yang diperoleh melalui borang soal selidik yang diedarkan. Okey, bagi data kajian pula, kita dapat lihat soalan pertama bagi objektif pertama.
Data menunjukkan jumlah tertinggi pada tahap sederhana setuju di mana responden sederhana setuju bahawa pembelajaran atas talian membantu mereka untuk lebih memahami sesuatu topik. Bagi soalan kedua pula, kita dapat lihat bahawa jumlah yang tertinggi berada pada tahap sederhana setuju di mana responden sederhana setuju persekitaran di rumah mereka membuatkan mereka selesa untuk aktiviti pembelajaran atas talian. Bagi soalan ketiga pula, kita dapat lihat data yang tertinggi berada pada tahap sederhana setuju juga, di mana responden sederhana setuju kandungan pengajaran secara atas talian lebih mudah untuk difahami. Bagi soalan keempat juga, data menunjukkan data tertinggi berada pada tahap sederhana setuju di mana responden sederhana setuju interaksi dan komunikasi dengan kumpulan pembelajaran berkesan. Bagi soalan kelima, kita dapat lihat responden menjawab majoriti responden menjawab sangat setuju bahawa tugasan yang diberikan terlalu banyak semasa pembelajaran atas talian jika dibandingkan secara fizikal. Bagi soalan keenam pula, kita dapat lihat bahawa majoriti menjawab setuju masa yang diberikan bagi menyiapkan tugasan mencukupi. Soalan ketujuh pula, kita dapat lihat bahawa majoriti responden menjawab sederhana setuju apabila kita bertanyakan tentang adakah mereka dapat bergaul dengan baik sesama rakan sekelas mereka. Bagi soalan ke-8 pula, majoriti menjawab sederhana setuju juga di mana kita bertanyakan sama ada mereka berasa seronok dan bersemangat untuk menghadiri kelas secara atas talian setiap hari. Soalan ke-9, kita dapat lihat majoriti menjawab sederhana setuju juga apabila kita bertanyakan tentang emosi mereka sama ada emosi mereka stabil semasa menghadiri kelas secara atas talian. Okey, bagi soalan terakhir untuk objektif 1, kita dapat lihat majoritinya juga menjawab sederhana setuju di mana mereka sederhana setuju grade markah mereka semakin meningkat apabila melakukan pembelajaran secara atas talian berbanding pembelajaran secara bersemuka. Kita teruskan dengan objektif kedua. Soalan pertama bagi objektif kedua, majoriti menjawab sangat setuju apabila kita bertanyakan sama ada mereka mempunyai peranti seperti telefon pintar, komputer riba untuk mengakses pembelajaran secara atas talian. Bagi soalan kedua pula, majoriti menjawab setuju apabila kita bertanyakan sama ada mereka mempunyai capaian internet yang laju untuk mengakses aplikasi bagi pembelajaran secara atas talian. Bagi soalan ketiga pula, kita dapat lihat majoriti menjawab setuju di mana responden setuju bahawa mereka berpuas hati dengan capaian internet di rumah atau di universiti mereka sekarang. Bagi soalan keempat pula, majoriti menjawab sederhana setuju apabila kita bertanyakan sama ada mereka mempunyai kesukaran untuk mendapatkan akses pembelajaran secara atas talian. Bagi soalan kelima pula, majoriti menjawab setuju apabila kita bertanyakan sama ada mereka mahir dalam menggunakan peranti dan mengakses aplikasi untuk pembelajaran secara atas talian. Bagi soalan keenam pula, majoriti menjawab sangat setuju apabila kami bertanyakan sama ada mereka setuju teknologi komunikasi maklumat amat penting dalam pembelajaran secara atas talian. Soalan ketujuh, majoriti menjawab setuju di mana responden setuju aplikasi yang digunakan semasa pembelajaran atas talian sesuai dengan keadaan semasa. Bagi soalan ke-8 pula, majoriti menjawab sangat setuju apabila kami bertanyakan sama ada mereka bersetuju bahawa tidak semua pelajar mahir dalam menggunakan teknologi. Bagi soalan ke-9 pula, kita dapat lihat bahawa majoriti menjawab setuju apabila kita bertanyakan tentang peranti yang mereka gunakan memudahkan urusan mereka untuk melibatkan diri dalam pembelajaran secara atas talian. Bagi soalan terakhir untuk objektif 2 pula, kita dapat lihat bahawa majoriti menjawab sangat setuju apabila kami bertanyakan tentang pendapat bahawa
Masalah capaian internet dapat menjejaskan fokus pelajar untuk melibatkan diri dalam pembelajaran secara atas talian. Untuk objektif 3, kita dapat lihat majoriti menjawab setuju apabila kita bertanyakan sama ada pensyarah menggunakan kaedah penyampaian yang fleksibel ketika mengajar secara atas talian. Bagi soalan kedua pula, kita dapat lihat majoriti turut menjawab setuju, di mana responden berpendapat bahawa pensyarah menggunakan pelbagai kaedah pentafsiran seperti kuis, projek untuk menentukan pencapaian murid. Pula kita dapat lihat majoriti responden menjawab setuju apabila kami bertanyakan tentang sama ada pensyarah mereka menggunakan aplikasi seperti Kahoot, Quizizz bagi menarik lagi minat pelajar untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara atas talian. Bagi soalan keempat pula, kita dapat lihat majoriti menjawab sederhana setuju di mana responden berpendapat bahawa pembelajaran secara atas talian memudahkan mereka untuk berkomunikasi dengan pensyarah jika mempunyai sebarang masalah. Bagi soalan kelima pula, kita dapat lihat bahawa majoriti menjawab setuju apabila kami bertanyakan sama ada strategi pengajaran yang digunakan oleh para pensyarah mereka memberi kesan yang baik. Bagi soalan keenam pula, kita dapat lihat bahawa majoriti menjawab setuju juga apabila kita bertanyakan sama ada mereka berpuas hati dengan setiap maklum balas daripada pensyarah. Di soalan ketujuh, kita dapat lihat bahawa majoriti menjawab sederhana setuju di mana responden sederhana setuju pensyarah mereka senang untuk dihubungi walaupun di luar waktu kelas. Bagi soalan ke-8, majoriti menjawab sangat setuju apabila kami bertanyakan sama ada pensyarah mereka bertolak ansur dan memahami masalah yang dihadapi oleh pelajar, terutamanya masalah internet. Ke-9 pula, majoriti menjawab sederhana setuju di mana mereka berpendapat untuk mensyarah meneruskan pengajaran secara atas talian untuk masa akan datang. Bagi soalan ke-10 pula, iaitu soalan terakhir untuk objektif 3, kita dapat lihat bahawa majoriti juga menjawab sederhana setuju apabila kami bertanyakan sama ada mereka mempunyai fokus yang baik semasa pensyarah mengajar di atas talian. Hasil kajian daripada objektif 1, kami mendapati bahawa hampir setengah responden memberikan respon yang negatif yang menyatakan bahawa emosi mereka tidak stabil dan tidak bersemangat ketika pembelajaran secara atas talian. Seterusnya, bagi objektif 2 pula, kami mendapati bahawa majoriti responden mahir dalam menggunakan aplikasi yang digunakan ketika pembelajaran secara atas talian dan aplikasi yang digunakan sesuai mengikut keadaan semasa. Akhir sekali, bagi objektif 3, secara amnya, kesemua responden memberikan respon yang positif terhadap keberkesanan penyampaian pensyarah dan maklum balas dari pensyarah mereka. Hasil kajian daripada objektif 1, kami mendapati bahawa hampir setengah responden memberikan respon yang negatif yang menyatakan bahawa emosi mereka tidak stabil dan tidak bersemangat ketika pembelajaran secara atas talian. Seterusnya, bagi objektif 2 pula, kami mendapati bahawa majoriti responden mahir dalam menggunakan aplikasi yang digunakan ketika pembelajaran secara atas talian dan aplikasi yang digunakan sesuai mengikut keadaan semasa. Akhir sekali, bagi objektif 3, secara amnya, kesemua responden memberikan respon yang positif terhadap keberkesanan penyampaian pensyarah dan maklum balas dari pensyarah mereka. Sebagai kesimpulan, kajian ini cukup menjelaskan situasi psikologi dan kesediaan pembelajaran secara atas talian dalam kalangan pelajar IPT di Malaysia. Selain itu, jelaslah bahawa pembelajaran secara atas talian ini sangat diperlukan bagi memastikan sistem pendidikan tetap berjalan walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan yang terakhir sekali, prasarana pembelajaran secara atas talian di Malaysia perlu dipertingkatkan lagi dari semasa ke semasa, terutamanya kemudahan untuk mengakses internet di kawasan pedalaman dan di luar bandar. Terima kasih.
Akhir sekali, rujukan. Berikut adalah sumber-sumber rujukan yang digunakan bagi menjalankan kajian ini. Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong. Pendidikan adalah proses menyalakan api fikiran. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.